Okay, so jom kita start market outlook kita pada pagi ini. So hari ini 26 hari bulan 3 2024. Macam biasa kalender ekonomi yang terdapat pada China yang terdapat pada hari ini. Okay. Um, okay, so apa yang berlaku buat masa kini kalau kita lihat uh, pasaran bergerak dalam keadaan yang agak volatile pada minggu lepas dan juga we expect it's gonna be volatile again throughout the months. Alright, so hari ni saya masukkan sedikit, selalu kita tengok forex dan juga komoditi saja kan. So hari ni kita masukkan sedikit lah bab saham, tetapi di US lah, okay. So kita lihat saham Boeing. So Boeing juga adalah salah satu saham yang agak um, banyak memberi perhatian masa kini disebabkan oleh isu-isu semasa. Yang pertamanya berkenaan tentang isu pesawat Boeing 737 MAX yang dalam keadaan yang bermasalah lah. Okay, so buat masa kini kalau kita lihat saham Boeing membuat lonjakan harga semula selepas CEO-nya Dave Calhoun mengambil langkah untuk meletakkan jawatannya selepas isu berkaitan keselamatan pesawat Boeing 737 yang semakin kian runcing menyebabkan kejatuhan nilai di dalam saham Boeing dengan mendadak sejak tahun yang lepas. Dan kejatuhan nilai saham Boeing adalah disebabkan oleh sentimen bearish yang berkaitan dengan isu yang mulai timbul daripada pesawat Boeing 737 MAX yang sudah pun merenggut nyawa ramai orang termasuklah Lion Air dan sebagainya. Jadi terdapat banyak isu berkaitan pesawat ini dan yang paling latest is tak silap saya Alaska Air pintunya tercabut dan menyebabkan uh, ramai orang raise tentang keselamatan lah dan juga apa orang panggil um, berkaitan tentang sama ada Boeing dalam keadaan yang baik ataupun tidak buat masa kini, berkaitan tentang dia punya bukan sahaja daripada safety issue tetapi daripada segi kualiti dan juga QC mereka buat masa kini. Jadi kalau kita lihat pada tempoh hari terdapatnya kejatuhan yang agak mendadak, so this is a very rapid movement to the downside due to many reasons because of the safety issue of Boeing 737 MAX, and it's also affected Boeing stocks market. So what happened is kenapa adanya rebound semula ke atas adalah disebabkan oleh ini adalah tindakan pasaran ataupun kita panggil disebabkan market reactions. Okay, selepas CEO-nya meletakkan jawatan sudah pastilah akan menyebabkan kenaikan harga disebabkan oleh berita-berita tersebut untuk mendapatkan keyakinan semula pelapor. Jadi kalau kita lihat daripada sudut teknikal pula terdapatnya technical support dan juga double bottom dan seterusnya dia buat bottom reversal. So this is a sign of market has rebound back to the upside. So volume juga has been increased selari dengan keadaan trend rebound semasa, tetapi masih lagi belum gagal untuk membuat satu lonjakan yang lebih lanjut lah. So basically kenaikan ini hanyalah short term saja boleh jadi. Dan lagi satu tak ada confirmation yet daripada Dynamic SNR menggunakan EMA 21 dan juga 34 hari. Tetapi price cuba untuk breakout daripada fast EMA, okay, tetapi there is no sign of buy signal yet, okay, tak ada crossover lagi. So kena berjaga-jaga, kemungkinan besar dia akan touch the second dynamic SNR before it's moving downwards. Dan dekat sini pun ada para sokongannya agak kuat, jadi kemungkinan besar akan membuatkan dia jatuh semula. Sekiranya breakout dan kita akan lihatlah kemungkinan besar dia akan tutup di gap dan sebagainya di masa yang akan datang. Tetapi buat masa kini dengan isu yang Boeing hadapi, saya tak rasalah dia akan menyebabkan kenaikan di dalam harga tersebut. Ini hanyalah tindak balas daripada peletakan jawatan CEO-nya sahaja. Alright, so untuk US 10 yield dijangka akan didagangkan rendah. Pelabur masih lagi optimis Fed bakal menurunkan kadar faedahnya selewat-lewatnya pada bulan Jun. Dan sekiranya kadar faedah diturunkan, ianya akan menjejaskan pasaran kadar faedah, bond jangka masa 10 tahun dan juga nilai matuang US dollar. Jadi kalau kita lihat, ianya di dalam keadaan konsolidasi buat masa kini dan dijangka akan meneruskan kejatuhannya.
So pada tempoh hari, kalau kita dapat lihat dekat sini, this is peaks and then this is a neckline. So kalau dia breakout, dia retest balik and then dia continue to the downside. So kenaikan ini hanyalah bersifat sementara saja disebabkan oleh adanya para sokongan dan juga sokongan daripada Seiko Spanbi daripada Ichimoku Kinko Hyo yang bertindak sebagai para sokongan. Ini adalah normal retracement to the upside. Okay, so kita buat dia sebagai kita panggil sebagai swing low and then dia buat swing high. So this is a normal healthy trend sebelum dia mengalami kejatuhan sebenarnya di masa yang akan datang. Dan daripada sudut teknikal dan juga fundamental tempoh jangka masa panjang juga buat masa kini selari, di mana pelapur lebih optimis Fed akan menurunkan kadar faedahnya. Apabila kadar faedah diturunkan akan affected US 10 yield dan seterusnya akan menyebabkan kejatuhan nilai di dalam mata wang US dollar. Dan seterusnya mata wang Eropah akan didagangkan secara positif. Jadi saya sedikit sebanyak memberi contoh membuat intermarket analysis menggunakan ketiga-tiga ini. Yang pertama, kalau kita lihat diksi yang berwarna turquoise ini adalah diksi ataupun US dollar index. Yang berwarna orange ini adalah yang berwarna orange ini adalah diksi ataupun US dollar index. Yang berwarna turquoise ini adalah US 10 yield. So US 10 yield masih lagi didagangkan dalam keadaan rendah dan ianya telah pun affected US dollar. Dan seperti mana yang saya cakap, apabila kita menggunakan ataupun kita nak trade Euro USD, kita just refer kepada diksi. Kalau diksi dalam keadaan kejatuhan, sudah pastilah akan menyebabkan kenaikan di dalam mata wang Euro US dollar. Jadi kalau kita membuat satu penilaian daripada sudut teknikal dan juga intermarket analysis pun boleh. Kalau you nak menggunakan intermarket analysis alone pun boleh. Okay, tetapi saya lebih prefer untuk mengetahui ataupun membuat analisa secara menyeluruh, iaitu berdasarkan technical, intermarket dan juga fundamental. So tempoh jangka masa panjang kita dah expect dah interest rate akan diturunkan. So akan menyebabkan kejatuhan nilai di dalam mata wang US dollar dan akan menyokong mata wang Eropah untuk didagangkan secara positif. Dan secara tidak langsung ianya akan affected US 10 yield juga. Okay, so itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini dan sekiranya ada apa-apa soalan boleh juga kepada saya sekarang. Gold masih lagi ada tendensi untuk didagangkan secara positif dan dilihat daripada sudut teknikal. Okay, so let's say kita pergi kepada daily. So apa yang berlaku dekat daily? Kalau you guys boleh tengok kat sini, apa yang berlaku dekat daily? Trough close above peaks. Okay, even though that this is the highest peaks, second lowest peaks before this. Okay, but dekat sini dia buat apa? Trough ni close above this. So ada tendensi untuk dia melakukan kenaikan semula ke paras yang positif. Dan kalau kita lihat daripada time frame H4, kalau anda nak melakukan pembelian, make sure dia buat apa? This is a bottom reversal. Okay, kalau based on chart pattern, this is a inverted head and shoulder. So this is a neckline. So buatlah satu penilaian. Dia nak buat apa? Trade above the, sorry, tak nampak Sekejap So apa yang berlaku? Bila dia breakout daripada neckline ni, baru you buat buy on breakout ataupun buy on dip. Selepas dia breakout, expect ada dip before the continue to the upside. So selagi tak breakout daripada neckline ni, tak payahlah nak masuk, because kemungkinan besar dia akan buat ranging somewhere around here. Kenapa dia dalam keadaan ranging? Because there is no catalyst. Tak ada berita, tak ada fundamental untuk menyokong pergerakan harga buat masa kini. Tetapi apa yang kita boleh expect adalah daripada higher time frame ni pun dia dah tunjukkan yang ada tendensi untuk dia naik. Daripada hari tu lagi saya cakap kan, dekat sini dia dah buat apa? This is a trough higher compared to the last trough, and then dia naik, and then ada dip. Okay, bila ada dip ni, dia cuma bagi kita a better price for you to re-entry. Okay, so dekat sini pun kita dah boleh agak apa yang berlaku kan. Macam mana kita nak tahu yang price ni nak naik? Bila trough ini close above the previous peaks and then a trough is getting higher compared to the previous one. Okay, 1, 2,
This is the last draft. Okay. Kasih besar sikit. This is a last draft. Second highest draft. Third highest draft. Above, closing above the previous peaks. So, apa you punya decision? Nak sell? Memang tak lah. This is a buying mode right now. Okay. So, kalau kita pergi one time frame lower pun, you akan nampak dekat sini dia buat apa? Bottom reversal. So, macam mana kita nak analyze? Ataupun macam mana kita nak buat call out sama ada kita nak buy ataupun sell? Wait until dia ada confirmation, which is breakout from the neckline. Okay. So, kalau tak ada confirmation yet, wait. Ataupun just letak your pending order dekat sini. Buy on, breakout. Based on, breakout from the neckline. Nak tarik trend line lagi? Boleh try dekat sini. Ni apa? Roll reversal. Betul. This is a roll reversal trend line. Short term, breakout, pre-entry sini. Kalau you nak based on high risk punya entry lah. Tetapi kalau you nak low risk punya entry, pergilah atas ni. Kenapa saya cakap itu lebih low risk? Because of there is a confirmation yang dia akan breakout to the outside. So we just trade based on breakout to the direction of the market. Okay. So that's how we trade. And that's why we need to understand about the market structure, because technical analysis is study of market action. Okay. So market action ada berapa? Ada 3. Price, volume and open interest. So that's why we need to understand about the market structure itself before we adding up any other confluence based on indicators and so on. Okay. Okay, thank you atas perkongsian. Welcome. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga masa yang akan datang. Assalamualaikum, terima kasih dan selamat berjumpa.